about chapter 6, linear equations in form 1. Okay, what is linear equation? So what are linear equations in one variable? So, okay, for example, okay, contohnya adalah x plus 5 equal to 6. Okay, for example, this is, we call it as a linear equation in one variable. Why? Because it has one variable which is x. Lepas tu, the power of x is 1. Okay, 1 kat sini. Okay, kalau dia ada, contohlah x square plus 5 equal to 7. Okay, ini bukan linear equation. Okay, kenapa? Sebab dia ada power dekat sini. Okay, boleh Okay, yang ketiga adalah dia kena ada ada ni lah, ada equal kat sini lah. Okay, so contoh lain adalah, contohnya cikgu bagi x plus 6 equal to 8. Okay, y minus 7 equal to 8. Ini adalah linear equation in one variable. Okay, okay, boleh Okay, so the symbol equal is used to show the relationship between two quantities that have the same value. So the mathematical sentence that involves equality is known as equation. Yes, this we call it as equation. Okay, boleh Kalau kita tengok dekat sini, for example, x plus 2 equal to 5. Okay, so x, okay, x is in one variable and the power of x is 1. Okay, so we have equal here. So this is, we call it as a linear equation in one variable. Okay, okay, cuba tengok yang satu persatu. Okay, kalau kat sini nampak tak? Okay, satu persatu nampak tak? Okay, so x ni adalah one variable kan? Okay, sama juga dengan y ni pun one variable juga. Okay, kat sini ni bukannya one variable. Okay, ini adalah linear equation in two variables. Okay, tapi semua ini yang dekat atas ni adalah linear equation. Yang ditunjuk ni lah. Okay, kalau awak tengok the power of variable semuanya adalah 1. Okay, so this is, we call it as linear equation. Okay, boleh So among the linear equation, it is found that the following equations that have only one variable and the power of the variable is 1. Okay, so let's look one by one. Okay, this one. Okay, x, okay, in one variable, y in one variable, and this one and so in one variable. So these three we call it as linear equations in one variable. Boleh Okay, cuba tengok yang pertama. Okay, yang pertama sekali, kalau linear equation ni, okay, linear equation variable ni, pastikan the power of x is 1. Okay, the power dia mesti 1. Lepas tu dia mesti one variable. And then dia ada equal. Tiga benda tu kalau dah penuhi, confirm lah. Itu jawapan dia. Okay, so explain whether each of the following equation is a linear equation in one variable. Okay, so now we go to A first. So we have 3x plus 2 equal to 5. Okay, so kalau kita tengok sini, the power of variable dia adalah 1. Okay, power of variable is 1. And then we can see from this equation, x is in one variable, the equation is in one variable. Lepas tu dia ada equal, betul tak? So yes lah. Okay, ini adalah yes lah, because the equation has one variable x and the power of x is 1. Okay, B. We go to B. Kalau kita tengok B, okay, ini adalah linear equation guys. Ini adalah linear equation, tapi dia bukan one variable. Kenapa? Sebab dia ada P and Q. So no, because the equation has two variables which are P and Q. Okay, so we go to C. Okay, kalau kita tengok C, dia punya variable dia adalah K. Okay, the power pun tak ada masalah lah, 1 kan. So yes, because the equation has one variable and the power of K is 1. Okay, so sini yang pertama ni adalah yes. Okay, yang B ni adalah no, sebab dia adalah into variable. And C is yes. Okay, power is 1 and the equation in one variable. So let's look on D. Okay, kalau kita tengok pada D, y square plus 3y equal to 1. Okay, ada square. The power of variable is 2. So automatically dia bukan, yes, dia bukannya linear equation in one variable. Okay, okay, good. So how do you form linear equation based on given situation and vice versa? Okay, so now for example 2, form a linear equation in one variable for each of the following. Subtract 8 from a number. Okay, kalau awak tengok kat sini, subtract means minus, betul tak? From a number bermaksud ada satu nombor yang awak tak tahu. Awak tahu ke nombor tu? Tak tahu. So automatically sini akan jadi unknown.
Okay, kita tak tahu pun nombor tu. So for example, I give you unknown as represent as x lah. Okay, x minus x, remainder is 2. So contoh lah. Okay, so this one the answer for A lah. Okay, for B, paid chain for 5 pens which cost y cent each, and an exercise book which cost 3 ringgit. So the total amount that she paid was 7 ringgit. Okay, as we can see in here, okay, so kalau kita nampak dekat sini, dia beli 5 pen, okay, dia beli 5 pen, cost dia adalah y cent. Okay, so cikgu tulis kat sini lah 5 pens. Okay, so harga dia adalah y cent. Okay, so exercise book kita tak tahu berapa. Tapi kita tahu. Kita tahu. Okay, n. Okay, so maksudnya satu je lah. Okay, so satu je exercise book dia. Okay, exercise book adalah satu. Okay, kemudian exercise book dia adalah 3 ringgit. Betul tak? 3 ringgit. So maksudnya, okay, maksudnya adalah, okay, cikgu akan buat kat sini adalah 3 lah. 3 lah sebab kita dah tahu kan berapa total dia kan, berapa ringgit kan. Okay, so kita letak 3 lah kat sini. Okay, tapi kalau awak perasan dekat sini, dia pakai y cent kat sini, so automatic kita akan letak 3 ringgit dia sebagai 300 sen. Okay, boleh so dapatlah 300 sen. So the total amount that she paid, the total maksudnya tambah kan. So 5y plus 300 equal to 700. Macam tu. Okey, cikgu, macam mana cikgu tahu 300 daripada 3 ringgit? Okey, kita kan tahu kalau RM dengan sen. Okey, contoh ni rumah RM, ini adalah sen. Contoh 5 ringgit. Kalau 5 ringgit, kalau sen kan dia ada dua kan? Kalau perasan kan, RM 5 ringgit 20 sen. Contohnya, nampak tak? Ada 2 kan? So sini akan jadi 2, saya kosong. Okey, so kalau RM 5 ringgit 20 sen, okay, maksudnya kalau nak tukar into sen, so we will get 520 sen. Okay, boleh You got it? Yes, of course. Okay, so now, for example 5, solve the following equations. Okay, so now, tolong awak fokus dekat sini sebab dekat sini agak complicated sebenarnya kalau awak tak faham lah. Okay, sebenarnya mudah. Okay, ini benda baru untuk awak. Okay, so now solve the following equations for A. So we have 2x plus 13 divide by 5 and then equal to 7. So what we gonna do is 5 from here, okay, times 7. Okay, bawa ke atas. Okay, sebab dia daripada bahagi. So bila bahagi, pergi ke rumah orang lain. Okay, ni kan rumah left side. Okay, ini rumah right side. Okay, so bila dia pergi berpindah, so automatic dia akan jadi darab dekat situ. So 2x plus 13 equals to 35. Okay, boleh Okay, now, so sekarang ni bila sekarang ni kalau awak tengok dekat sini, 2x plus 13 equal to 35, dia ada dua term yang berbeza tau. Okay, ada 3 maksud cikgu dekat sini dia ada 2x. Okay, dia ada 2x, dia ada unknown dekat sini. Okay, ini adalah term yang nombor, betul tak? Ni pun nombor, betul tak? So apa yang awak perlu buat adalah awak kena samakan dua-dua tu. Okay, apa yang cikgu maksudkan sama, okay, awak ada equal dan awak ada rumah di bahagian left side dan awak ada rumah di bahagian right side, betul tak? Okay, so now apa yang awak perlu buat adalah, okay, awak kena pecahkan. Okay, left tu awak letak unknown. Awak boleh letak unknown. Okay, lepas tu right ni awak letak value. Atau awak nak letak value dekat sebelah kiri pun tak apa. Sebelah ni awak letak unknown. Awak kena pecahkan antara dua tu, unknown dengan value. Okay, so cara pecah dia mudah je. Okay, cara ni mudah je. Okay, 2x tu, okay, 2x tu adalah unknown kan. Okay, awak kekalkan dekat bahagian situ 2x. Okay, kita ada equal kan. Kemudian, okay, 13 dengan 2x ni, diorang ni berbeza. Diorang ni sangat berbeza. Betul tak? Berbeza. Yang ni adalah unknown. Ini adalah unknown. Yang ni adalah value. Okay, so unknown, value. Okay, boleh tak? So apa yang awak perlu buat adalah awak kena bawa 13 ni pergi ke tempat lain. Okay, kena pergi ke tempat lain. So 35, kalau awak tengok kat sini, tambah kan? Bila dia pindah tempat, merentas equal. Bila dia merentas equal, okay, go through to another side. Okay, dia transfer to another side. So dia akan jadi negative
13. Macam tu. So 2x equals to 35 awak tolak dengan 13, nanti awak akan dapat 22. Betul tak? Okay. So x equal to 22 bahagi dengan 2. So nanti awak akan dapat 11. Okey, boleh Okey, sebenarnya dia hakikat sebenarnya adalah dia macam ni. Okey, hakikat sebenarnya lah. Okey, yang tu adalah cara mudah lah. Okey, cara mudah je yang tu. Okey. So now contohlah, okey, cara lain kalau awak rasa awak tak boleh nak buat yang cara ni, awak boleh guna cara method kali yang cikgu tambah ni lah. Okey, so now kan cikgu kata 2x dengan 13 dia orang tak boleh bersama. Okey, dia orang tak boleh bersama. So kita kena buat diorang berpecah. So cara berpecahkan diorang, awak kena buang 13 ni. Okey, kena buang 13 ni. Memang kena buang 13 ni. So cara buang ni adalah, kalau buang maksudnya kita tolak, betul tak? So tambah 13. So awak akan buang dia dengan cara tolak 13. Okey, so 35 ni automatik awak tolak dengan 13 juga. Okey, sebab di bahagian left side tolak 13. So on the right side pun kena tolak 13 lah. Okey, kalau sebelah ada tambah 5, sebelah pun kena tambah 5 lah, dia kena ikut. Okey, so 13 tolak 13 akan jadi 0. So we will get to x equal to 35 minus 13. So awak dapat 22. So x equal to 22 over 2 akan dapat 11. Okey, boleh Okey, cikgu, kenapa 2x dengan equal to 22 ni sama 22 bahagi 2? Okey, macam ni, mudah je. Okey, kalau 2x equal to 22, ibaratnya sama je, 2 darab x sama dengan 22. Okey, contohlah cikgu bagi yang mudah, contoh untuk awak. 5 darab 2 sama dengan 10. Kan? Okey, contohlah 2 ni kita jadikan x. Okey, macam mana awak tahu x tu adalah 2? Caranya 10 awak bahagi dengan 5, awak dapat 2. Betul tak? Okey, samalah konsep ni. Okey, 10 awak bahagi dengan 5. So konsep yang sama, 22 kena bahagi dengan 2. So awak faham konsep, tak ada masalah. Mudah je. Tak kisahlah macam mana sekalipun. Contoh awak ada 5x equal to 10. So x 10 over 5. So we get 2. Okay, another question. So I give you 8x, okay, 64. So how to find x? 64 divide by 8. So the answer is 8. Okay, boleh Okay, good. Okay, seterusnya kita tengok pada B pula. Okay, untuk B, 5x minus 4 equals to x plus 16. Okey, selalunya kalau bracket awak kata mesti kita kena dahulukan kan. Okey, tapi dekat bahagian ni, ini adalah linear equation. So linear equation we have variables. So kalau ada variables, dia berbeza sikit lah pandangannya. Okey, kalau dia ada bracket, bermaksud awak kena darab je. Darab je macam ni. Macam ni. Okey, awak darab je. Macam ni. Okey, so nanti awak akan dapat 5 darab x, 5 darab 4. Okey, so 5 darab x, awak akan dapat 5x. Okay, so minus 5 darab 4 awak dapat 20. Macam tu. Okay, sama juga dengan contohlah awak ada 2x plus 5. Okay, what we gonna do is 2 times x, we will get 2x. 2 times 5, we will get 10. Okay, so the answer is 2x plus 10. Sama juga kalau awak ada negatif 5, x minus 10. Okay, sama juga. Okay, sama juga. Okay, sama juga. Negatif 5 darab x, awak dapat negatif 5x. Okay, so now awak tengok sini. Ini adalah negatif, ini adalah negatif. Okay, ini adalah darab kan, kalau brackets kan. So negatif akan dapat positif. And then 5 times 10, we will get 50. So the answer is negative 5x plus 50. Okay, boleh Okay, good. So now, bila dah siap macam tu, awak dapat 5x minus 20. So, apa yang perlu buat adalah equal lah. Kita tak habis lagi sebab dia suruh awak solve. Okay, the following problems. That means awak kena solve x lah. Awak kena find x. Okay, so now x plus 16. Gitu. Okay, so apa yang awak perlu buat adalah, kan cikgu kata awak kena pisahkan diorang. Diorang ada dua, right and we have left. So, tak kisahlah sama ada right awak nak letak unknown, left awak nak letak value, tak kisah mana-mana, asalkan diorang tak bersama. Sebab kalau awak tengok dekat sini, dua-dua ni bersama, nampak tak? Diorang bersama, nampak tak? Unknown
Lepas tu kita ada value. Kan tak boleh macam tu? Tak boleh. Memang tak boleh. Okay. So, apa yang awak perlu buat adalah, okay, awak ambil je 5x, kita akan letak di bahagian left side. Okay, so 5x. Okay, so sekarang kita ada 5x dengan x. Nampak tak? So, x ni akan bawa ke sini. So, dia akan jadi negative. Sebab dia positif kan? So, dia bila dia transfer to another side, so automatically the sign will be changed. So, dia akan jadi x. So, equal. Okay, boleh? Okay, now, cuba tengok pada 16 ni. 16, dia dalam rumah right. Okay, bahagian right, bahagian kanan. So, tak perlu nak tukar sign. Sebab dia memang dah ada di bahagian kanan. So, make sure yang negative 20 tu yang kena tukar ke right side. Cool. Okay, so dia akan jadi 16. Okay, dia akan jadi 16. Okay. So, sekarang ni kita tengok negative 20 ni ada dekat bahagian left side kan. So, kita kena tukar lah. So, bila kena tukar, the signs will be changed. Okay. So, dia akan jadi positive 20. So 5x minus x, we will get for x. Okay, 16 plus 20 akan dapat 36. So how to find x? Okay, cikgu dah tunjukkan kat awak. So 36 over 4. So the answer is 9. Okay, boleh Okay, good. Okay, so now we go to okay, another question. State whether the given equation are linear equation in one variable. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, okay, 4p minus 6 equal to 3. Yes, this is, we call it as linear equation in one variable. So this one is linear equation in one variable. Okay, in one variable. So state whether the given equation are linear equation in one variable. So awak tulis je lah yes. Tulis je lah yes Okay, yes. Okay, kenapa? Sebab apa? Sebab dia punya variable dia adalah 1. Okay, itu yang pertama. Lepas tu dia punya the power of variable adalah 1. Betul lah, 1. So linear equation in one variable. Okay, kita tengok B pula. Kalau kita tengok B, dia ada 2, M dengan 2N. Okay, M dengan N lah. Okay, dua-dua ni adalah variable. Tapi kalau kita, memang ini adalah linear equation. Betul, ini adalah linear equation. Tapi bukannya in one variable. Sebab dia ada 2 variable kat sini. Ada 2 unknown. Okay, so M dengan N. So ini kita panggil bukanlah not a linear equation in one variable. Okay, so okay, tengok yang ni pula. Okay, form a linear equation with one variable based on the following situations. Okay, so volume of cuboid is 120 cm cube. Okay, sekarang ni kan formula dia adalah kalau nak cari volume of cuboid. Okay, kalau awak nak cari volume of cuboid, caranya mudah je kan. Okay, length darab width darab dengan height dia. Betul tak? So length kalau kita tengok dekat sini adalah 3x plus 2. Okay, lepas tu kita darabkan dengan 4. Cikgu buat bracket lah, mudah So cikgu darab dengan 6. Okay, so nanti cikgu akan dapat 120. Macam tu. Okay, so kalau kita tengok kat sini 4 darab 6 akan dapat 24 kan. So cikgu boleh tulis macam ni. Okay, 3x tambah 2. Okay, darab dengan 24 sama dengan 120. Okay, so sekarang ni kalau awak perasan dekat sini, ini adalah value. This one we call it as value tu. Okay, so now awak boleh transfer dia. Boleh transfer dia ke bahagian right side. Okay, kenapa? Tapi janganlah awak pergi 120 tolak 24. Salah. Sebab kalau awak perasan, di antara dua-dua ni adalah darab. Okay, so bila dia transfer, automatically dia akan jadi, yes, dia akan jadi bahagi. Okay, kalau dia adalah tambah, okay, dia akan jadi tolak. Kalau jadi tolak, dia akan jadi tambah. Kalau dia bahagi, dia akan jadi darab. Kalau bahagi, dia akan jadi darab. Macam tu. Okay, kalau dia berpindah lah ke tempat lain. Okay, so now dia akan jadi 3x tambah 2 equal to 120 divided by 24. Okay, so by using your calculator, 120 bahagi dengan 24, so awak akan dapat 5. So 3x plus 2 equal to 5. So how to find x? Okay, macam biasalah. Okay, macam biasa. Okay, 2 ni awak bawa di bahagian kanan dia. Okay, sebab dia adalah value, dia tak sama dengan unknown. So dia akan dapat 3x 5. Okay, tambah 2 dia akan jadi tolak 2 lah. Dia akan bertukar sign. So akan dapat 3x equal to 3. So how to find x? 3 over 3. So the answer is 1. Okay, boleh Okay, good. Okay, now
solve the following linear equation. Okay, kalau kita tengok dekat sini. Okay, untuk A, x plus 5 equal to 13. Okay, kalau kita tengok dekat sini, dua-dua ni adalah berbeza, term yang berbeza. So, awak kena letak berbeza lah, right dengan left dia kena berbeza lah. Okay, so apa akan berlaku? Okay, 5 ni kita bawa ke kanan lah, diikut bersama dengan value yang lain, 13. Okay, so x equal to 13 tolak 5, nanti awak akan dapat 8. So, the answer is A. Okay, boleh Okay, good. So, now kita pergi ke B pula. X tambah 8 equal to negative 2. Okay, so now dia ni akan bertukar tempat ke tempat lain. So, how to find X? Negative 2 minus X. Okay, so dia akan dapat negative 10. Okay, boleh Okay, good. Sama juga untuk C. X tambah 6 sama dengan 4. So, how to find X? Okay, X. Okay, 4. Yang ni akan bertukar tempat lah. So, bertukar tempat dia akan jadi sign lain lah kan. So, negatif 6. So, dia akan dapat negatif 2. So, X equal to negatif 2. Okay, boleh Okay, kalau yang tak tahu lah 4 tolak 6 macam mana nak buat. Okay, 6 tolak 4 awak tahu kan 2 kan. Okay, cikgu bagi cara mudah lah. Okay, 4 tolak 6. Contohlah awak punya jari awak ada 4. Okay, ada 4. Lepas tu tolak 6. Okay, kita buang 6. Okay, 1, 2, 3, 4. So, tak cukup berapa? 2 kan? So, bila tak cukup akan jadi negatif 2. Macam tu. Okay, so the answer is negative 2 lah. Okay, boleh Okay, good. So, now. Okay, yang lain ni awak buat sendirilah Okay, kita buat yang ni pula. Solve following linear equation. Okay, kalau yang ni pula untuk A ni, caranya mudah je. X over 4 equal to 5 over 2. Okay, bila awak jumpa jenis macam ni, okay, bila awak jumpa jenis macam ni, kan, jenis pecahan macam ni, dua-dua pecahan, awak menggunakan cross multiplication method je. So, 2 akan darab dengan X, 4 ni akan darab dengan 5. So, 2 times X, dia akan jadi macam ni lah, 2 darab X, so 4 darab dengan 5. So, 2 times X, we will get to X, okay, so 4 times 5 akan jadi 20. Okay, so to solve for X, 20 divide by 2, so the answer is 10. Okay, boleh Okay, sama juga untuk B. Okay, untuk B pun benda yang sama juga. X over 5 equal to 4. Okay, kalau awak nak tahu, 4 ni boleh jadi over 1 pun boleh. Okay, kalau awak tak nak buat pun tak apa, tak kisah pun. Ingat tak cikgu cakap? Kalau bagi, so bila dia transfer, dia akan jadi darab tetap. So, sini awak bawa je naik atas, so akan jadi darab. So, X equal to 4 times 5, so the answer is 20. Okay, so kalau awak rasa nak buat cara lain pun boleh juga. Okay, X over 5 equal to 4 over 1. Contohnya, awak nak menggunakan cross multiplication method, boleh juga. So, 1 darab X akan dapat X. Okay, so akan dapat X. Okay, 5 darab 4 awak akan dapat 20. So, the answer is 20 lah. Okay, boleh Okay, good. Okay, seterusnya. Okay, kita yang ni. Solve following linear equation. Okay, untuk A. Okay, 3x equal to negatif 18. Okay, asalnya 3x ni adalah 3 darab x. So, equal to negatif 18. So, how to find x? Negatif 18 divide by 3. So, the answer is negatif 6. Okay, boleh Okay, seterusnya adalah 5x equal to negatif 60. So, 5x equal to negative 60. So, x equal to, okay, sebenarnya 5x ni adalah 5 darab x. So, dapat negative 60. So, how to find x? Okay, by division lah. Negative 60 divide by 5. So, the answer is negative 12. Okay, boleh Okay, okay, yang ni pula. Okay, solve the following linear equation. Okay, for A. Okay, untuk yang ni, cikgu akan tulis balik lah 2/3 x minus 2 and equal x plus 1. Okay, sekarang ni dua-dua ni adalah multiplication, betul tak? Okay, so sebenarnya kan cikgu kata tadi dekat bahagian kat sini awak boleh bawa naik atas. Ingat tak cikgu kata tadi? So awak boleh bawa atas. So jadinya dia akan jadi macam ni, 2x minus 2. Okay, 3 tu boleh bawa naik atas. So, 3x tambah 1. Awak jangan salah faham. Bila 3 bawa naik atas, okay, dia akan darab x plus 1 sekali. Bukannya
3x plus 1. Itu selalu student akan salah lah. Okey, sepatutnya bila dia datang main kat rumah orang, maksudnya semua ni akan terlibat sekali lah kan? Betul tak? So, sepatutnya the answer is 3 times x plus 1. Okey, boleh Okey, good. So, yang ni awak darab je lah macam biasa. So, 2 darab x akan dapat 2x. Okey, 2 darab 2 ni akan dapat negatif 4. So, 3 ni akan dapat 3x. Okey, tambah dengan 3 darab 1 akan dapat 3. Okey, so macam biasa awak kena samakan lah dia punya term dia. Okey, gatherskan dia punya like terms dia. Okay, so 2x minus 3x. Okey, kenapa minus? Sebab dia adalah positif. Bila tukar tempat dia akan jadi negatif. Betul tak? Okey, so seterusnya adalah 3. So 3 ni akan letak sini 3. Okey, kemudian negatif 4 ni akan tukar tempat lah dekat tempat lain. Macam ni. Okey, so dia akan jadi tambah 4. Okey, so 2 tolak 3. Cikgu, saya tak tahulah macam mana nak tolak. Okey, apa kata awak buat jari awak ada 2 tangan. Okey, 2 jari. Lepas tu awak buang 3. 1, 2. Okey, cukup tak? Tak cukup kan? So bermaksud tak cukup 1 kan? So negatif x lah. Negatif x. So 3 tambah 4 dapat 7. Okey, so untuk dapatkan x, okey, jawapannya adalah negatif 7. Okey, boleh Okey, sebenarnya lah. Okey, cikgu akan tunjuk something lah. Macam mana dapat negatif 7 tu? Okey, kita nak buangkan negatif ni. So bila kita buang negatif ni, okay, kita akan cara ni adalah negatif 1 lah. Okay, sebab x tu adalah negatif 1 kan? Kan? So negatif akan jadi positif. So akan dapat x. So bila sini akan divide by negatif 1, so automatically sini pun kena bahagi dengan negatif 1 lah. So 7 bagi negatif 1 akan dapat negatif 7. Okay, tak kisah pun kalau awak dah dapat negatif x equal to 5, maksudnya jawapan last sekali adalah x negatif 5. Kalau awak dah dapat negatif x equal to 10, so maksudnya x akan dapat negatif 10. Macam tu. Okay, kalau awak ada negatif x equal to negatif 5, okay, dua-dua ni adalah negatif kan? So negatif akan jadi positif. So the answer is x equal to 5. Okay, boleh Okay, good. So itulah jawapan dia. Okay, so cara lain boleh juga awak nak buat. Kalau awak nak buat cara lain pun boleh. Okay, contohnya cikgu padam balik cikgu akan tunjuklah metod yang lain. Awak akan pilih mana awak nak sebenarnya. Okay, dia banyak cara. Okay, so it depends on you to choose lah yang mana yang easy for you. Okay, so now 2 per 3, so times x minus 2 equals to x plus 1. Okay, kita tahu yang bracket ni adalah darab, betul tak? So kita darab je lah. 2 per 3 darab x, awak akan dapat 2 per 3 x. Okay, minus jangan lupa. So 2 per 3 darab dengan 2, awak akan dapat 4 per 3. Okay, so equal to x plus 1. Kalau awak tengok dekat sini, okay, kalau awak perhatikan betul-betul dekat bahagian ni, perasan tak bahagian ni denominator dia adalah sama dekat bahagian bawah dia? Perasan tak? Okay, so 2x minus 4 bahagi dengan 3, so equal to x plus 1. Macam tu. Kita ambil je semua terus. Sebab bawah dia adalah sama kan? So dekat 3 ni, awak bawa je naik atas. Jangan jadi 3x saja. Salah. Jangan jawapan dia 3x tambah 1. Kan cikgu kata, kalau 3 tu kita bawa, semua tu kita kena darab sekali. Okay, so 2x minus 4, so 3 x tambah 1. Macam ni. Okay, so 2x minus 4, so 3 darab x akan dapat 3x, tambah dengan 3 darab 1 akan dapat 3. Okay, so awak selesaikanlah macam biasa. So samakan dia punya term dia. So 2x minus 3x. Okay, so 3 ni stay dia lah sebab dia memang dah ada bahagian right kan. So 3 tambah 4. Kenapa tambah 4? Sebab negatif 4 ni dia transfer ke tempat lain, automatic sign dia akan berubah. Okay, so 2 tolak 3 akan dapat negatif x. So 3 tambah 4, 7. So x is negatif 7. Okay, boleh Okay, good. Okay, we go to B. Okay, untuk B pula, okay, 5x minus 3 equal to 3 times x minus 4. Okay, kalau awak tengok dekat sini,
Ni mudah je lah. Awak just keluarkan je dulu, expandkan dulu. 5x minus 3. So 3 times x minus 4. So rewrite again. Okay, so 5x minus 3. So 3 times x we will get 3x minus 3 times 4 akan dapat negatif 12. Okay, so sekarang kita gadarkanlah term yang sama. So 5x akan jadi negatif 3x. Okay, kenapa dia jadi negatif? Sebab dia, nampak tak? Dia merentas ke tempat orang lain. Okay, so sama juga negatif 12 ni staykan dia. So negatif 3 ni kita bawa ke tempat lain. So dia akan jadi plus 3. Okay, kenapa plus? Sebab cikgu dah katakan dia bertukar tempat. So bila bertukar tempat, automatically sign dia akan berubah. So 5 tolak 3 akan dapat 2x. Okay, negatif 12 tambah 3. Negatif 12 tambah 3 nanti awak akan dapat berapa? Negatif 12 tambah 3 guna kalkulator pun boleh. So awak tekan je negatif 12 tambah 3, nanti awak dapat negatif 9. So how to find x? Negatif 9 over 2. Okay, so negatif 9 over 2 is the final answer. Okay, boleh Okay, good. Okay, cuba tengok yang ni pula. Okay, sekejap. Okay, yang ni dah nak habis dah ni rasanya. Okay, dah nak habis. Nanti kita sambung lah Okay, untuk yang two variable pula. Okay, so kalau kita tengok dekat sini sama juga. Okay, untuk x minus 4 divide by 3 x plus 2. Okay, so yang 3 yang kat bawah ni awak bawa naik atas. Okay, bila awak bawa naik atas, bukannya 3x saja, bukannya 3x plus 2. Okay, salah. Okay, awak kena darab semua tu lah. So dia akan jadi x minus 4. Okay, 3. Okay, buat kurungan x tambah 2. Okay, so x minus 4. So 3 times x we will get 3x plus 3 times 2 we will get 6. Okay, jangan lupa untuk gadarkan dia punya like terms dia. X ni dengan 3x ni lah. Okay, so x minus 3x. Okay, sebab dia tukar sign kan, sebab dia cross another side kan. Okay, so dia punya sign akan berubah lah. So 6 plus 4. Okay, so 1 tolak 3 akan dapat negatif 2x. Okay, 6 plus 4 akan dapat 10. So how to find x? 10, awak bahagi je negatif 2. So the answer is negatif 5. Okay, this is the final answer. Okay, boleh Okay, seterusnya kita buat F pula. Okay, untuk F benda yang sama juga. Benda yang sama juga guys. Okay, benda sama. Okay, awak ingat dia punya konsep, tak ada masalah pun. Okay, so 3x minus 2. So equal to 3x over 5. Okay, sekarang ni kalau cikgu kan malas nak fikirkan, yang bawah ni cikgu bawa ni atas. Okay, sebab dia bahagi kan, dia nombor bulat pula, cikgu bawa je lah ke tempat lain. So 5 darab 3 akan dapat 15. Okay, so x minus 2 equal to 3x. Okay, so yang ni awak darab je lah. Darab sini. So dapat 5, show 15x minus 15 darab 2 dapat 30 equal to dengan 3x. Okay, so kita kena samakan lah like terms dia. Macam ni. Kalau cikgu, kalau dah ada 15x kat situ, cikgu stay je lah. Tak ada buat, tak payahlah nak berpindah mengadah kan. Mengada nak pindah. 3x tu yang pindah. Okay, so 15 tolak 3 lah. 15x tolak 3x. Okay, ni kan positif. Bila dia cross tempat lain, dia akan jadi negatif. Sama juga dengan negatif 30. Dia orang tak duduk sama. So dia kena pindah tempat lain lah, belah kanan. So dia akan tukar sign. So dia akan jadi tambah 30 lah. Okay, positif 30. Okay, so tak perlu lah untuk dia tambah kat sini, tak perlu. Okay, boleh Okay, seterusnya 15 tolak 3 akan dapat 12x. So 30 equal to 30. So how to find x? 30 over dengan 12. So bila awak 30 awak bahagi dengan 12, nanti awak akan dapat dia punya fraction dia adalah x equal to 5 over 2. This is the final answer. Okay, boleh Right, alright. Okay, good. Okay, so now itu sajalah untuk hari ni. Nanti cikgu sambung untuk next subtopik. Okay, okay, itu saja. Apa-apa masalah boleh message cikgu. Okay, okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.